Tuan Syekh, apa hukum bertaubat? Taubat ni sifat orang yang beriman. Jadi kita ni tak dapat lari daripada melakukan salah dan silap. Salah dan silap berkaitan dengan hukum. Dia kata dosa. Maka orang yang berdosa, hukum dia wajib bertaubat. Kerana bila kita bertaubat, kita dah kembali macam tak ada dosa. Nabi kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada dosa. Jadi hukum bertaubat tu adalah wajib. Jadi siapa-siapa yang melakukan dosa, kalau dia tak bertaubat, maka dia kekal dengan dosanya itu. Kalau kita tidak lakukan dosa tertentu, adakah kita wajib bertaubat juga? Berkaitan dengan dosa yang kita tak buat. Kita tak buat dosa yang tertentu, maka adakah kita wajib bertaubat juga? Contohnya macam inilah. Seorang yang tidak pernah berzina, dia tak pernah minum arak. Perlukah dia bertaubat kerana kesalahan minum arak atau kerana kesalahan berzina? Jawabnya, dia tidak wajib bertaubat sebab dia tidak melakukan dosa tersebut. Dalam konteks masa yang orang riuh rendah, bising-bising berkaitan dengan orang yang tak pergi solat Jumaat, kerana dia disekat, dihalang oleh SOP yang menghadkan kehadiran ke masjid untuk solat Jumaat. Dia bukan tak nak pergi, tetapi tak boleh. Maka tak boleh pergi itu adalah keuzuran. Maka dia tak sembahyang Jumaat itu tidak berdosa. Wajibkah dia bertaubat? Maka jawabnya tidak wajib sebab dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi dalam konteks dosa yang bersifat umum, kita boleh bertaubatlah. Dosa yang kita sedar, tak sedar, maka kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena taubat ni hakikatnya ialah berhenti daripada melakukan dosa dan kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat yang kita perlu ketahui tentang taubat ini. Jadi kalau ada orang kata seseorang yang tidak melakukan dosa-dosa yang tertentu, tiba-tiba dia wajib bertaubat, maka saya tidak bersetuju lah. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang umum kita tak tahu, kebiasaan aku ni kemarin ni ada kata sesuatu ke orang, mengata mengumpat dan semua, perasan saja. Maka di atas jalan ihtiyat, berhati-hati, maka hukumnya digalakkan kita bertaubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak pernah solat, kemudian dia qada solat yang luput, tetapi tidak bertaubat, bagaimana dosa orang itu? Adakah terampun? Bagi seseorang yang melakukan dosa, dia tinggal perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai satu peringkat dia sedar. Bila dia sedar, maka dia pun stoplah daripada kejahatan itu. Kalau dia tak sembahyang selama ni, dia qada balik. Persoalan dia tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dosa dia meninggalkan solat yang dulu ni walaupun dia telah qada? Adakah Allah Taala ampunkan dosa-dosanya? Maka jawab mudahlah. Bagaimanakah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala? Hak dia qada solat tu hutang dia dengan Allah. Kalau dua kali minta ampun pun tak, qada pun tak, lagi teballah dosa dia. Itu persoalannya. Jadi sebenarnya secara umumlah taubat ni orang-orang yang berdosa, kita semua tak terlepas. Saban tebal mana pun dosa tetap dosa. Kecuali nabi-nabi, mereka ni adalah maksum. Jadi kita kena bertaubatlah. Kesalahan yang kita sedar, yang khusus kita lakukan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Kesalahan yang kita sedar tak sedar, rasa macam dosa banyak, bersifat umum, maka kita digalakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang bertaubat kepada Allah ni di antara ciri-ciri orang yang berjaya. Itu ciri-ciri orang yang berjaya, mendapat keampunan daripada Allah, diberi kejayaan dalam hidupnya adalah orang-orang yang sentiasa bertaubat. Taubat ini ada syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat taubat? Kalau tidak mengikut syarat, maka kita taubat tak ada. Maka syarat taubat yang pertama, nombor satu sekali, kita kena menyesal di atas dosa yang telah kita lakukan. Kalau tak menyesal, tidak menepati syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena meninggalkan dosa yang telah kita lakukan. Mana tak mau buat dah. Sebab tu orang kata taubat dah, tak mau buat dah. Itu maksud meninggalkan
perbuatan-perbuatan dosa yang silam yang telah dilakukan. Dan syarat yang ketiga, berazam, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi 3 syarat taubat ni, insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Dia. Wallahu